Okey, salam sejahtera dan selamat petang, kepada semua pelajar-pelajar SJ yang sedang menonton video rakaman kelas kita pada hari ini. Kelas kita hari ini kita akan ada 2 siri ulang kaji untuk persediaan peperiksaan pengajian am yang akan bermula pada 20 hari bulan depan. Jadi kita akan ada 2 siri pada hari ini dan pada hari esok. Okey. Kita hanya kita hanya cover 2 set trial paper saja sebab masa pun semakin suntuk, jadi kita imbas saja imbas sebentar. Kita akan refresh balik, kita akan tengok semula apakah penguasaan untuk ketiga-tiga bahagian, untuk bahagian A, bahagian B dan bahagian C ini sudah dikuasai. Sebab kita ada cuti kan, jadi saya harap semasa waktu cuti sekolah tu adalah masa yang dimanfaatkan untuk mengulang kaji untuk semua kertas-kertas peperiksaan yang korang ambil tu. Jadi tanpa membuang masa, kita akan mulakan sesi ulang kaji kita. Okey, siri pertama kita pada hari ini dengan membuka set negeri Terengganu STPM 2025 percubaan. Okay. Untuk bahagian A, kita akan ulang kaji. Kita sama-sama menjawab atau bulletin to be untuk 6 soalan. Soalan 1 hingga soalan 6. Bahagian B, kita akan 2 soalan. Dan bahagian C, kita akan pilih 2 soalan. Ataupun kalau sempat, kita akan 3 soalan lah. Okay. Untuk mengeluarkan poin-poin yang berkenaan apakah fakta jawapan yang tepat untuk setiap ketiga-tiga soalan bagi bahagian C tersebut. Saya rasa ini cukuplah untuk slot kita pada hari ini. Okey, untuk selebihnya bolehlah merujuk dengan menggunakan bahan-bahan yang korang ada, mengulang kaji. Okey. Jadi kita teruskan mula ulang kaji kita. Okey, siri 1 pada baik. Minta maaf Okey. Baik, saya bukakan soalan set negeri Terengganu. Okey, kita pergi ke bahagian A. Soalan 1 hingga soalan 6 sahaja. Kalau ada set begini, bolehlah tengok atau rujuk masing-masing Okey. Okey, minta maaf sebab saya kurang sihat. Sebab kawasan sini hujan. Jadi yang penting kelas kita dapat berjalan lah hari ini Okey. Soalan kita akan cuba jawab soalan 1 hingga soalan 6 untuk bahagian A. Okey. Soalan 1 antara berikut yang manakah mempengaruhi amalan dasar luar negara? Okey, ada 4 pilihan. 1 bekas tanah jajahan British, 2 kedudukan geostrategik negara, 3 kemajuan ekonomi yang dimiliki dan 4 kewibawaan pemimpin yang disegani. Okey. Soalan ini dia minta kita untuk mencari pernyataan yang betul yang berkaitan dengan amalan dasar luar negara Malaysia. Okey, di luar negara Malaysia, bukan negara lain dia highlightkan negara Malaysia. Okey. Jadi antara keempat-empat pilihan ini yang mana yang tepat untuk menggambarkan pengaruh amalan dasar luar negara Malaysia. Okey. Jadi jawapan di sini adalah 1 dan 2, iaitu jawapan A. Bekas tanah jajahan British dan kedudukan geostrategik negara. Okey. Kemajuan ekonomi yang dimiliki tidak menggambarkan tentang amalan dasar luar. Begitu juga dengan kewibawaan pemimpin yang disegani. Ini kurang tepatlah ataupun tidak tepat untuk menggambarkan tentang pernyataan yang diberikan. Jadi jawapannya adalah A. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Okey. Hubungan luar sangat penting kepada Malaysia. Yang manakah pernyataan berikut menyokong pernyataan tersebut? Maksud dia tu keempat-empat pilihan ni manakah yang support ataupun sokong kepada pernyataan yang diberikan
iaitu hubungan luar sangat penting kepada Malaysia. Okey, sama ada kemudahan mendapatkan bantuan ketenteraan dari negara maju, menjamin bekalan tenaga kerja asing yang mencukupi, pasaran barangan negara dapat diperluaskan dan kedaulatan negara dapat dikekalkan. Jadi mana satu kita kena pilih dua pernyataan yang menggambarkan tentang pernyataan berikut. Hubungan luar sangat penting kepada Malaysia. Okey, apakah jawapan yang paling tepat di sini? Kita cuba jawab. Siapa yang cuba jawab di sini? Siapa yang boleh dapat berikan jawapan? Okey, jawapannya adalah D D. 3 dan 4, iaitu pasaran barangan negara dapat diperluaskan, kedaulatan negara dapat dikekalkan. Baik, kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Langkah Malaysia yang mengamalkan dasar luar yang tidak memihak kepada mana-mana blok dunia membawa pelbagai kebaikan, iaitu sama ada A. Selamat daripada ancaman pengganas, B. Sentiasa dihormati oleh pihak-pihak terlibat, C. Boleh mengadakan hubungan diplomatik dengan semua negara, dan D. Bebas untuk melaksanakan dasar luarnya tanpa terpengaruh dengan pihak lain. Okay, jawapannya adalah D. Bebas untuk melaksanakan dasar luarnya tanpa terpengaruh dengan pihak lain. Okay, soalan nombor 4. Semangat setia kawan dalam pertubuhan negara-negara Asia Tenggara sangat penting. Langkah yang diambil untuk mengekalkan semangat tersebut adalah dengan menganjurkan forum serantau ASEAN. B jawapannya ya. Okay, soalan nombor 5. Komuniti ekonomi ASEAN yang dianggotai oleh Malaysia telah membawa faedah kepada negara dengan A. Meningkatkan teknologi industri pembuatan, B. Peningkatan kadar celik huruf dan komunikasi, C. Peningkatan pelaburan asing dari negara maju, dan D. Mendapat peluang baharu dalam kerjasama perdagangan. Okay, apa jawapan yang boleh kita gambarkan untuk soalan nombor 5 ini? Okay, jawapannya adalah mendapat peluang baharu dalam kerjasama perdagangan. D jawapannya. Ya. Okay, itu adalah jawapan untuk soalan nombor 5. D. Okay, kita pergi ke soalan nombor 6. Okay. Pertumbuhan negara-negara Asia Tenggara adalah berdasarkan kepada matlamat berikut. 1. Mewujudkan kerjasama aktif demi kepentingan bersama. B. Meningkatkan pelaburan asing di negara-negara anggota. 3. Meningkatkan taraf hidup penduduk negara-negara anggota. Dan 4. Menyelesaikan masalah pergolakan politik negara ahli yang timbul secara bersama. Okay, jawapannya adalah C 1 dan 4. Mewujudkan kerjasama aktif demi kepentingan bersama dan menyelesaikan masalah pergolakan politik negara ahli yang timbul secara bersama. Okay. Untuk soalan 7 hingga 15, okay, kita tidak dapat kita tidak dapat cover semualah. Okay, sebab kita kena bergerak terus ke bahagian B dan bahagian C ya. Okay. Jadi saya harap semasa cuti sudah membuat ulang kaji yang mencukupi. Okay. Kita terus ke bahagian B ya. Sebab ini bahagian B ni biarpun dia 15 markah sama juga dengan bahagian A. Sebenarnya dia membantu juga ya untuk mengukuhkan kita punya markah untuk keseluruhan. Ya, sebab ini memerlukan kemahiran yang sangat banyak nih. Latihan yang sangat banyak maksud saya di sini. Ya, jadi saya harapkan nih juga semasa sepanjang kelas-kelas kita ini sudah pun tahu bagaimana untuk mencari dan mengira data yang ada sama ada dalam gambar raja maupun jadual yang diberikan bagi setiap soalan. Bahagian B ini kena pilih satu saja daripada dua soalannya. Okey. Baik, kita tengok di soalan nombor 16. Okey, berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan hubung kait bilangan pelajar Malaysia di luar negara mengikut jenis pembiayaan
dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Jelaskan mengapa kerajaan Malaysia mengurangkan tajaan pelajar ke luar negara. Okey. Format ini sudah pun kita tahu, ini adalah format esei 2 tambah 2. Okey, 2 tambah 2. Okey, kenapa 2 tambah 2? Sebab, okey, 2 yang pertama ini, ya, 2 yang pertama ini dia minta kita untuk carikan isi AD. Okey, AD. Berkaitan dengan hubung kait bilangan pelajar Malaysia di luar negara mengikut jenis pembiayaan dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Jadi dalam jadual ini, okey, kita teliti dalam jadual ini, okey, ada 2 tahun kan dia sebut, okey. Dia minta kita untuk kena huraikan ikut jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan dia ada 2, tajaan dan persendirian. Jadi di setiap 2 kolom yang di bawah sudah pun menunjukkan bilangan-bilangan pelajar Malaysia yang belajar di setiap negara-negara terlibat. Okey, tengok di sebelah kiri, di bawah kolom negara. Okey, antara negara yang terlibat di mana itu tempat pelajar Malaysia belajar di sana adalah Australia, China, Mesir, Indonesia, Ireland dan New Zealand. Jadi ada 6 buah negara yang terlibat. Okey. Jadi diperjelaskan mengikut jenis pembiayaan tahun 2022 dengan tahun 2023. Jadi kita kena kita kena membandingkan. Kalau hubung kait, perkataan hubung kait itu dia membawa maksud kepada bandingan. Okey, kita membandingkan antara kedua-duanya. Dalam jadual ini sudah ditunjukkan bilangan pelajar mengikut jenis pembiayaan bagi 2 tahun tersebut. Kalau diberikan 2 tahun, kita boleh bandingkan antara kedua-duanya, tapi mesti dia ikut jenis pembiayaan. Okey, kalau untuk tahun 2022, kalau kita membandingkan tajaan, dia mesti tajaan juga tahun 2023. So kita kena compare dengan bilangan pelajar mengikut 2 tahun tersebut. Pastikan dia ikut kolom yang betul. Kalau tajaan, bandingkan dengan tajaan. Kalau persendirian, bandingkan dengan persendirian. Jangan salah banding, sebab kalau dia salah banding, sudah jelasnya dia punya bilangan itu atau jumlahnya itu tidak sama. Okey. Baik. Jadi sudah kita tahu kan? Okey, kita tahu sudah bagaimana dia punya jumlah dia atau bilangan yang kita perlukan. Pastikan bila kita bandingkan, dia mesti ikut negara yang terlibat. Okey, kena ikut negara yang terlibat. Untuk jumlah yang berada di paling bawah, kita boleh comparekan atau kita kena bandingkan ikut juga pada jenis pembiayaan. Kalau tajaan, bandingkan dengan tajaan. Persendirian kena bandingkan dengan persendirian bagi 2 tahun terlibat. Dan pastikan bilangan dia punya unit dia mesti betul. Okey? Kalau dia minta bilangan pelajar, okey, dia melibatkan orang. Jadi kena letakkan unit orang. Selepas kita sebutkan nombor, sertakan unit di hujung sekali supaya tidak mendapat markah kosong atau untuk mengelakkan markah kosong. Kerana kalau hilang unit, kita tidak akan tahu apa dia punya perkiraan atau jumlah yang terlibat. Jadi saya harap di sini boleh faham sebab kita sudah pun beberapa kelas yang kita sudah buat sebelum ini. Jadi mustahil kalau kata masih lagi tidak tahu atau tidak ingat. Okey, boleh sebab kita boleh tengok balik video yang sudah kita rakamkan. Jadi boleh tonton semula. Okey. Itu untuk hanya 2 isi saja yang kita cari. Kita hanya kena tempatkan 2 isi saja. Okey. Okey, 2 isi yang pertama untuk AD. Okay, untuk AD. Baik. Lagi 2 isi kita kena cari untuk AP. Okey, AP.
Apa maksud AP? AP itu bila kita kena menjawab kehendak soalan yang kedua. Jelaskan mengapa kerajaan Malaysia mengurangkan tajaan pelajar ke luar negara. Ini kita kena fikir di luar kotak. Tapi dia kena kaitkan jugalah. Walau bagaimanapun, kita kena kaitkan apa yang berlaku dalam data yang kita berikan. Kita dapat tentang bilangan pelajar Malaysia di luar negara mengikut jenis pembiayaan dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Okey. Boleh kita kaitkan dengan data yang diberikan pada bahagian contoh. Okey. Baik. Jadi kita kita cuba untuk menjawab secara ringkas sahaja. Okey. Kita padam dulu ni ya. Okey, kita cari dua isi sajalah. Okey, sebagai apalah kan untuk pengisian ulang kaji kita. Okey. Pertama sekali kita boleh menyatakan jumlah keseluruhan dia. Okey, kita kena nyatakan jumlah keseluruhannya terlebih dahulu. Okey. Baik. Kita perhatikan jumlah keseluruhan. Ini kita boleh ambil sebagai isi yang pertama ya. Kita boleh ambil dia sebagai isi yang pertama. Okey. Jumlah keseluruhan, kita mulakan dahulu dengan pembiayaan tajaan. Pembiayaan tajaan untuk 2 tahun tersebut. Okey. Kita keluarkan daripada isi kita. Okey, kita type di sini. Okey. Jumlah keseluruhan. Okey, jumlah keseluruhan pembiayaan tajaan. Adakah dia meningkat ataupun menurun? Okey, meningkat. Okey, kita tengok bukti dia. Kenapa dia meningkat? Okey. Pada tahun 2022, okey, mencatatkan seramai 1,661 orang pada tahun 2022. Okey, meningkat kepada 2,531 orang. Okey. Jadi, untuk isi kita yang pertama, kita kena sebutkan okey, jumlah keseluruhan okey. Jumlah keseluruhan pembiayaan tajaan meningkat. Okey. Contohnya, okey, kita kena sebutkan okey, 1,661 orang meningkat kepada 2,531 orang pada tahun 2023. Kena sebutkan okey, peningkatan sebanyak 870 orang ataupun bersamaan dengan 52.38%. Itu dia punya isi yang pertama. So kita kena sebutkan okey. Jumlah keseluruhan pembiayaan tajaan meningkat. Itu dia punya isi yang pertama. Contohnya 1,661 orang pada tahun 2022 meningkat kepada 2,531 orang pada tahun 2023. Peningkatan sebanyak 870 orang bersamaan dengan 52.38%. Ya. Okey. Itu untuk pembiayaan tajaan. Okey. Untuk pembiayaan mengikut persendirian, okey. Okey. Macam mana? Adakah meningkat ataupun menurun? Jumlah keseluruhan pembiayaan persendirian. Okey, menurun ya. Mencatatkan penurunan. Okey. Contohnya, pada tahun 2022 mencatatkan 29,664 orang okey, kepada 29,572 orang pada tahun 2023. Okey, menurun
sebanyak kita kira, okey, 29.664 tolak dengan 29.572, 92 orang, menurut sebanyak 92 orang. Okey, bersamaan dengan, okey, kita kira berapa? Okey, kita kira bersamaan dengan 0.31%. Ini kita nyatakan pada jumlah keseluruhannya terlebih dahulu. Okey. Baik. Jadi kita pun sudah selesai mendapatkan isi yang pertama. Okey. Untuk seterusnya, isi kedua kita akan nyatakan pada bilangan negara, bilangan tajaan dan persendirian. Kita tentukan dia punya pola dia. Okey, sama ada meningkat ataupun menurun bagi setiap negara tersebut. Okey. Dia ada tiga. Dia sebenarnya kita kena nyatakan mengikut satu persatu ya. Okey, kita mulakan dengan tajaan terlebih dahulu, barulah kepada persendirian. Jadi, untuk menentukan dia punya naik turun sama seperti jumlah keseluruhan, okey, kita nyatakan tajaan terlebih dahulu. Okey, maksudnya kita tengok satu persatu. Bagi negara Australia, tengok pada tajaan saja dahulu. Tentukan adakah dia meningkat atau menurun. Contohnya, Australia mencatatkan 470 orang pada tahun 2022, meningkat kepada 540 orang bagi tahun 2023. Okey. Tentukan pola dia untuk tajaan terlebih dahulu. Okey, tentukan untuk bagi tajaan terlebih dahulu. Kita jangan compilekan dua menjadi satu isi. Contohnya meningkat tajaan, meningkat persendirian. Dia tidak boleh. Okey, tidak boleh ya. Okey, kita akan menyatakan satu persatu terlebih dahulu. Okey. Sama juga untuk negara-negara yang lain. Okey. Okey, tapi kalau ada juga sebenarnya yang boleh kita nyatakan dua-dua sekali. Saya rasa tak ada masalah lah di situ. Ya. Okey. Seterusnya kita terus ke soalan nombor 17. Okey. Soalan nombor 17. Okey, berdasarkan jadual di bawah, huraikan nilai import beras Malaysia mengikut negara terpilih dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia dalam sektor penanaman padi. Okey, sama juga macam tadi, format dia adalah 2 tambah 2. Okey, 2 tambah 2. Okey. 2 yang pertama, kita harus cari AD terlebih dahulu. Untuk menjawab sekendak soalan yang pertama, huraikan nilai import beras Malaysia mengikut negara terpilih dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Jadi cari dua isi AD. Okey. AD. Baik. Untuk dua isi yang kedua pula, kita kena macam biasalah. Okay, kita kena cari AP. Okey, cari AP dia untuk menjawab kehendak soalan kedua. Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia dalam sektor penanaman padi. Okey. Okey, ini jadual yang kita dapatkan. Okey. Jadi kita boleh nyatakan jumlah keseluruhan. Okey. Kita boleh nyatakan jumlah keseluruhan terlebih dahulu. Barulah kita tentukan pola dia sama ada meningkat, menurun atau tidak konsisten. Okey. Jadi kita kira secara sepintas lalu sajalah. Okey, kita cari dua AD dan dua AP untuk soalan nombor 17 ini. Okey. Baik. Okey, untuk kita nyatakan jumlah keseluruhan terlebih dahulu. Okey, kita tengok
jumlah yang dinyatakan, jumlah keseluruhan yang biasanya kita dapatkan di bawah lah. Oke. Oke, jangan keliru dengan perkataan jumlah yang berada di sebelah kanan, sebab jumlah yang dinyatakan di sini itu adalah hasil kiraan daripada 3 tahun sebelumnya. Jangan terkeliru. Jumlah keseluruhan dia akan dinyatakan di bahagian paling bawah. Okay, yang dia akan dinyatakan paling bawah seperti yang saya tandakan berwarna merah ini. Inilah jumlah keseluruhan untuk setiap kolom tersebut. Yang ada di sebelah kanan yang saya tandakan berwarna hijau, itu adalah hasil kiraan daripada bahagian kiri. Di mana ia sudah ditambah daripada tahun pertama, tahun kedua dengan tahun ketiga. Seperti yang kamu nampak. Tahun pertama itu adalah tahun 2022, tahun kedua adalah tahun 2023, dan tahun ketiga adalah tahun 2024. Jadi, kesemua hasil kiraan yang ditandakan berwarna hijau datangnya daripada nilai yang dinyatakan bagi 3 tahun sebelumnya. Yang berwarna merah inilah yang menunjukkan jumlah keseluruhannya. Ya, menunjukkan jumlah keseluruhan. Baiklah. Oke, kita nyatakan jumlah keseluruhannya. Oke, macam mana kita mau sebutkan? Oke. Oke, jumlah keseluruhan. Oke, menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Oke. Contohnya, tahun 2022 mencatatkan sebanyak USD 687,44 juta. Kepada USD 989,12 juta. Oke, kita kena kira berapa banyak peningkatan dia. Oke, peningkatan sebanyak USD 301,68 juta atau 43,88%. Oke, itu dia punya isi kita yang pertama, di mana kita nyatakan jumlah keseluruhan dia. Oke, untuk isi yang kedua, tentukan dia punya pola dia terlebih dahulu berdasarkan nilai jumlah yang diberikan 3 tahun. Tentukan sama ada ia pola meningkat, menurun, dan tidak konsisten. Oke, kita buat satu persatu secara ringkas saja. Oke, untuk Vietnam, ia mengalami peningkatan. Oke, Pakistan mengalami tidak konsisten. India meningkat. Thailand menurun. Kamboja tidak konsisten. Jadi kita buat satu poin, kena jelaskan negara yang mencatatkan pola meningkat, negara yang mencatatkan pola menurun, dan negara yang mencatatkan tidak konsisten. Jadi berdasarkan daripada penentuan pola tadi, pola meningkat adalah Vietnam dan India. Pola menurun Thailand. Pola tidak konsisten Pakistan dan Kamboja. Sekejap ya. Baik, kita teruskan. Baik. Jadi kita pastikan bagi poin yang menyebutkan dua negara kena pilih satu sahaja. Kita contohkan pola meningkat ada dua negara kan. Jadi pilih untuk kita huraikan sama ada Vietnam ataupun India. Oke.
Nah, itu saja. Seterusnya kita pergi ke bahagian C. Okey, kita pergi ke bahagian C. Baik. Okey, bahagian C, pilih 2 daripada tajuk di bawah dan tulis karangan sekian, sekian, sekian. Okey, kita kena kemukakan 5 isi sahaja untuk karangan yang dihasilkan. Ini seperti biasalah. Okey, kita tengok di soalan nombor 18. Okey, soalan ni berbunyi, Malaysia sebagai sebuah negara ASEAN menghadapi pelbagai cabaran dalaman dan luaran bagi memastikan ekonomi negara berkembang pesat setaraf dengan negara maju. Jelaskan. Okey. Tentukan dia format dia apa? Sama ada dia 3 tambah 2 ataupun 1 tambah 4 ataupun 5 tambah 0. Maaf ya. Okey, apakah pola untuk ni? Tiga tambah 2. Okey, 3 tambah 2. Kenapa dia 3 tambah 2? Okey. Kenapa dia 3 tambah 2? Sebab? Okey. Okey, 3 tambah 2 tu, okey, pertama dia minta kita, untuk soalan nombor 18 ini, okey, dia minta kita cabaran dalaman. Itu dikira, jadi kita boleh cari, ini kehendak soalan yang pertama lah. Kita boleh cari 3 isi. Okay, yang kedua adalah luaran. Luaran. Boleh cari 2 isi. Untuk pola ni, kita boleh sama ada 3 tambah 2 ataupun 2 tambah 3. Okay. Perhatikan penggunaan perkataannya bila digunakan dalam soalan. Jadi kadang-kadang soalan, bila soalan kita jumpa macam ni kan, dia tidak nampak ada macam 2 pun ayat soalan, tapi sebenarnya kita nampak. Kita nampak sebab ada penggunaan perkataan dan. Jadi kena alert sebab inilah yang akan memerangkapkan para pelajar di sini bila menentukan pola. Kena tengok terutamanya kata hubung lah. Penggunaan kata hubung. Jadi sebenarnya dia boleh dipecahkan kepada 2 kehendak soalan yang berbeza. Ya. Jadi inilah pola 3 tambah 2. Okey, untuk soalan nombor 18, kita carikan 5 isi yang berkaitan. Okey. Yang pertama, kehendak soalan 1 kehendak 1 dia tentang cabaran apa? Cabaran dalaman Malaysia. Cabaran dalaman Malaysia untuk memastikan ekonomi negara berkembang pesat setaraf dengan negara maju. Antaranya adalah kekurangan teknologi moden. Yang kedua, kekurangan tenaga kerja pakar atau mahir. Yang ketiga, kekurangan modal atau dana. Keempat, kekurangan infrastruktur yang moden dan lengkap. Okey. Yang kedua, kehendak kedua, cabaran luaran Malaysia. Okey, yang pertama kita boleh sebutkan ketidakstabilan atau ketidaktentuan ekonomi global. Yang kedua, persaingan pasaran antara bangsa. Yang ketiga, konflik geopolitik dunia. Konflik geopolitik dunia. Dan keempat adalah perkembangan pesat teknologi. Nanti ini yang cadangan isi untuk soalan nombor 18 ya.
Okey, kita gerak ke soalan nombor 19. Okey, kegagalan PBB menghentikan peperangan atau pencerobohan berpunca dari pelbagai sebab dan akan memberi kesan kepada Malaysia. Bincangkan. Okey, ini pun pola 3+2 3+2. Okey, perhatikan dia ada menggunakan perkataan dan. Jadi dia highlightkan di sini sebab dan kesan. Jadi format dia adalah 3+2 ataupun 2+3. 3+2 ataupun 2+3. Sorry. Okey. Jadi kehendak soalan yang pertama yang kita boleh temukan adalah yang pertama sebab. Okey, sebab PBB gagal menghentikan peperangan atau pencerobohan. Kehendak soalan kedua adalah kesan kegagalan PBB menghentikan peperangan atau pencerobohan kepada Malaysia. Okey. Okey, jadi kita letakkan dia punya isi dia di sini. Cadangan isi dia. Okey. Kehendak 1 sebab PBB gagal menghentikan peperangan atau pencerobohan. Okay, yang pertama adalah penggunaan kuasa veto. Okay, kedua, kebergantungan kepada aset ketenteraan negara anggota. Ketiga, lambat dalam membuat keputusan. Keempat, kepentingan negara kuasa besar. Okey. Kehendak kedua, kesan kegagalan PBB menghentikan peperangan atau pencerobohan. Kepada Malaysia. Okey. Kita senaraikan dia punya isi-isi dia. Yang pertama, peningkatan harga bahan api. Peningkatan harga bahan api. Yang kedua, ancaman keselamatan. Okey, yang ketiga, peningkatan kemasukan pelarian. Dan peningkatan harga bahan makanan. Okey. Ini cadangan isi untuk soalan nombor 19 tentang sebab dan kesan sekiranya ataupun PBB menghentikan peperangan atau pencerobohan. Okey. Seterusnya soalan nombor 20. Okey, soalan nombor 20. Okey, soalan nombor 20. Okey, berbunyi, Malaysia sering terdedah kepada ancaman sindiket penyeludupan dadah antarabangsa. Oleh itu, langkah-langkah perlu diambil oleh Malaysia untuk membantras isu penyeludupan dadah antarabangsa. Bincangkan. Okey, sorry ya. Baik. Okey. Format di sini juga adalah menggunakan 3+2. Okey, kerana kehendak soalan pertama, dia minta kita untuk menyatakan faktor Malaysia sering terdedah
kepada ancaman sindiket penyeludupan dadah antarabangsa. Ini kita boleh nampak di ayat pernyataan yang pertama, yaitu Malaysia sering terdedah kepada ancaman sindiket penyeludupan dadah antarabangsa. Jadi kita kena bagi sebab. Kenapa benda ini, situasi ini boleh terjadi. Okay, kehendak satu, faktor Malaysia sering terdedah kepada ancaman sindiket penyeludupan dadah antarabangsa. Okey, pertama kerana kedudukan geografi atau geostrategik. Yang kedua, permintaan pasaran domestik dan global tinggi. Ketiga, sempadan negara yang luas. Dan yang keempat adalah kemajuan teknologi moden. Okey. Kehendak soalan kedua untuk soalan nombor 20 adalah diminta kita untuk menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk membantras penyeludupan dadah antarabangsa. Okey. Kita bagi saja dia punya cadangan dia, cadangan isi. Okey, kehendak 2. Langkah Malaysia untuk membantras isu penyeludupan dadah antarabangsa. Okey, yang pertama, kerjasama antarabangsa. 2, penggunaan teknologi antarabangsa. 3, menyertai deklarasi ataupun forum. Dan keempat, menandatangani perjanjian. Itu sahaja. Okey. Jadi jadi pun sudah selesai untuk sesi ulang kaji kita pada hari ini untuk soalan set Terengganu. Okey, jadi diharapkan segala perbincangan dan juga tips yang diberikan ini boleh dapat dimanfaatkan untuk persediaan peperiksaan nanti pada 20 hari bulan. Jadi boleh tonton semula video ini sebagai rujukan. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk siri 2 pada hari esok. Terima kasih dan kita jumpa malam esok. Selamat malam.